Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang berada di dalam ruangan pembentangan Seri Jati 2. Selamat datang saya ucapkan ke pembentangan sesi selari 6 Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KON P3 2023. Dan pada petang ini kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 6 kumpulan akan membuat pembentangan pada petang ini, iaitu Dr. Rusmawati binti Osman dari IPJK Darul Aman. Kedua, Puan Lila Ana Intai dari SMK Tun Abdul Razak Kuching Sarawak. Ketiga, Puan Nur Atikah binti Jusoh dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Keempat, Puan Muzzalinda binti Mustafa dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Kelima, Encik Raja Muhammad Khairuddin bin Raja Rosli dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Dan yang terakhir dari Puan Nur Arifah binti Ahmad Roslan dari Kolej Matrikulasi Pahang. Pembentangan pada petang ini akan dijurikan oleh Dr. Sukur bin Beram dari Kolej Matrikulasi Perak dan Dr. Azrai bin Azmi dari IPG Kampus Pendidikan Teknik. Dan suka saya nyatakan sekali lagi syarat-syarat bagi sesi pembentangan pada petang ini. Yang pertama, setiap pembentang akan diberikan masa selama 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit ke-10. Dan 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Dan terakhir, semua peserta pembentang dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang telah dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan sesi selari 6. Untuk itu, sesi pembentangan ini akan dimulakan dengan menjemput pembentang pertama, iaitu Dr. Rusmawati binti Osman dari IPJK Darul Aman, Bandar Darul Aman, Kedah dengan tajuk Pelaksanaan Pendidikan Berasaskan Hasil dalam Sistem Institut Pendidikan Guru, Satu Penerokaan Amalan. Dengan ini saya mempersilakan. Yang saya hormati panel penilai dan juga warga pendidik yang berada di dalam Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Rusmawati binti Osman daripada IPG Kampus Darul Aman, dan petang ini kita akan membentangkan laporan penyelidikan kita yang bertajuk Pelaksanaan Pendidikan Berasaskan Hasil dalam Sistem Institut Pendidikan Guru, Satu Penerokaan Amalan. Okey, saya percaya
Tidak ramai yang familiar dengan OBE ya. OBE adalah singkatan kepada Outcome Based Education, iaitu satu strategi untuk dalam pembangunan modal insan selari dengan tema kita dalam konferensi ini, tetapi kumpulan kami daripada IPG Kampus Darul Aman dan juga IPG Kampus Perlis mengambil pendekatan membawa matlamat pembangunan modal insan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, iaitu konteks pembangunan kurikulum. Okey, bila sebut tentang pembangunan kurikulum, saya tak tulis kat sini, sebenarnya ini adalah framework daripada MQF. MQF ialah Malaysian Qualification Framework. Jadi kajian kami akan berkisar kepada teori ini. Jadi bila dikatakan OBE, outcome, bila outcome dalam sistem Institut Pendidikan Guru, kita punya klien kita adalah guru, guru pelatih. Jadi outcome kita adalah untuk menghasilkan guru pelatih dengan kompetensi modal insan. Alright, jadi kita punya outcome PEO adalah matlamat pendidikan, PLO matlamat program, dan CLO adalah matlamat kursus. Jadi outcome hasil pendidikan kita berdasarkan ini terletak pada reka bentuk, dan juga bagaimana untuk memastikan guru-guru pelatih kita dia mencapai sasaran hasil pembelajaran dengan pembangunan modal insan. Jadi sentiasa dibuat penambahbaikan kualiti berterusan melalui satu strategi yang dinamakan sebagai penjajaran konstruktif. Jadi penjajaran ini kita lihat kalau berdasarkan kepada framework ini daripada kurikulum, pengajaran, pembelajaran dan juga pentaksiran. So bagaimana mekanisme ini dibuat dan bagaimana kita transferkan di dalam reka bentuk penyelidikan kita. Alright, kalau tengok di sini ada dua loop kat sini. Satu loop adalah di peringkat course level planning dan satu loop lagi adalah di peringkat program level planning. Ini adalah kita panggil sebagai kajian rintis kita. Jadi kajian ini kita buat di peringkat yang kecil dahulu, iaitu di peringkat course level planning. Jadi kalau katakan tadi, kalau course maksudnya dia punya matlamat itu ditransferkan di dalam bentuk silibus. Kalau dalam sistem Institut Pendidikan Guru kita panggil dia sebagai maklumat kursus. Dan bagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum itu dilaksanakan, so kita tengok dari segi teaching and learning activities dan juga dari segi pentaksiran dia. Penyataan masalah, sebenarnya dia bukan masalah sangat pun. Dia lebih kepada isu sebenarnya kenapa kita buat tajuk ini. Satu, kerana untuk dijajarkan dengan tema conference kita pada kali ini, dan satu lagi sebab kita tengok tidak banyak kajian dibuat sebenarnya dalam mana-mana sistem education di mana kita turun sendiri dan kita meneroka sendiri bagaimana amalan untuk mencapai matlamat OBE ini dalam kursus yang sebenar dan berjalan pada waktu itu. Kerana pada melalui tinjauan bacaan kita, kajian-kajian berkenaan dengan OBE ini kebanyakannya dibuat dalam bentuk kuantitatif dan pelajar sendiri sebenarnya yang menjawab soal selidik. Jadi kita cuba
menggunakan pendekatan yang lebih agresif lagi supaya kita nampak dan dapatan kita tu berdasarkan kepada pemerhatian yang autentik. Alright, so dan sebenarnya sebelum ini pun kumpulan yang sama juga pernah buat kajian yang sama, tetapi kita menggunakan kaedah tinjauan. So this time kita gunakan kaedah kualitatif. Okey, metod kajian kita, reka bentuk dia adalah penyelidikan kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian case, dan macam tadi kita kata kita bermula di peringkat kursus dahulu. So kita ambil paper kursus Lestari Alam Sekitar. Kenapa kita ambil paper ni? Kerana paper ni ditawarkan kepada, paper ini adalah paper elektif terbuka, di mana pelajar-pelajar yang mengambil dia adalah pelajar-pelajar yang semua pelajar tidak mengira dia dalam option apa. Jadi kat situ kita nampak satu, kalau kita buat dapatan kita, satu generalisasi yang tidak limit kepada sesuatu mata pelajaran. Alright, dan peserta kajian kita adalah melibatkan 125 pelajar yang mengambil kursus alam sekitar ini dan melibatkan 5 pensyarah. Dan untuk temu bual pula disebabkan bila kita tanya soalan, so kita pada peserta kajian yang ke-10 kita dapat jawapan dia lebih kurang sama, so kita stop kat situ. That's why ada 120 pelajar, tetapi untuk temu bual kita ambil 10 sahaja. Okey, lokasi kajian dia adalah IPG Zon Utara. Alright, macam tadi okey, kita ada kat sini okey, ada 3 komponen, satu reka bentuk, pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran. So untuk objektif yang pertama adalah kepada reka bentuk. Jadi untuk itu instrumen yang kita gunakan adalah dokumen bertulis, maklumat kursus, ataupun dalam bahasa apa, mungkin ini adalah silibus. Okey, untuk yang objektif yang kedua, okey, kita nak tengok bagaimana pelaksanaan dia dari segi PNP dan juga pentaksiran. Manakala untuk yang ketiga, kita sahaja buat tapi kita tak tahu adakah berkesan atau tidak daripada respon student sendiri. So kita tanya pelajar dalam bentuk soalan temu bual. Okey, ini dapatan kita. Okey, sejauh manakah kesepadanan strategi OBE dengan kursus Lestari Alam Sekitar. Jadi di sini OBE. Okey, hasil pembelajaran. So hasil pembelajaran yang saya katakan tadi, kita tengok dari segi learning outcome, khususnya kepada pembangunan kemahiran insaniah. Alright, so kat sini kita akan nampak, sebab this is the course, the kursus. So ini adalah hasil pembelajaran kursus, dan ini adalah kita katakan karakter-karakter yang ada dalam kemahiran insaniah. Let's say kalau katakan kat sini kita nampak kat sini kita nampak C2, maksudnya kognitif. Okey, yang kedua CTPS 2, maksudnya dari segi kemahiran insaniah dia adalah critical thinking and problem solving, dan yang TS4, maksudnya di sini juga diterjemahkan kemahiran insaniah dari segi teamwork. Okey, dan ada juga kita nampak CS. Okey, CS itu maksudnya adalah diterjemahkan dalam hasil pembelajaran khusus, okey, kemahiran komunikasi. Okey, maksudnya kita nampak hasil pembelajaran itu diterjemahkan dengan baik di dalam silibus. Okey, ini dapatan kajian yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan OBE dalam kursus Lestari Alam Sekitar. Okey, yang ni macam tadi kita tengok instrumen. Instrumen dia adalah instrumen JST, tugasan. Jadi kat sini kalau kita tengok tadi C2 maksudnya kognitif. Bila kognitif maksudnya disepadankan dengan kuis. Okey, dan juga dia juga kalau katakan kognitif maksudnya dia ada kognitif tinggi dan kognitif rendah. Okey, dan ini kalau katakan tadi critical thinking, okay, and LL1 ni maksudnya lifelong learning dan juga maklumat
pencarian maklumat. So maksudnya pelajar perlu buat laporan projek dan tidak boleh sekadar memberi kuis ataupun yang bertulis sahaja. Okey, dan ini maksudnya kita buat triangulasi dari segi kaedah ataupun dapatan. Okey, selain daripada kita buat analisis dokumen, kita juga membuat pemerhatian. So terbuktilah okey, apa yang dirancang di dalam jadual spesifik tugasan juga diterjemahkan di dalam praktikal pelajar. So dia ada buat pameran, ada buat permainan alam sekitar, dan juga khidmat masyarakat. Dan dapatan yang ketiga, okey, apakah impak pada diri siswa? So kita tanya pelajar soalan-soalan temubual. So nampak kat sini lah, so ada impak dia. Let's say dia kata gigih mencari maklumat dari serata jurnal, maksudnya terbukti okey, pelajar-pelajar ini telah mendapat kemahiran lifelong learning. Okey, dan juga mencari maklumat. Okey, let's say bertanggungjawab. Okey, ini ada dalam teamwork, skill, bertolak ansur, communication. Okey, lebih matang. Maksudnya tercapai hasil pembelajaran dari segi afektif. Alright, perbincangan. So berdasarkan kepada tadi kajian membuktikan OBE dapat menambah baik sistem sedia ada. Okey, dan satu lagi alright, semasa temu buah dengan pensyarah ada juga menyebut selain daripada penjajaran daripada sukatan kepada JST, pensyarah juga ada menyatakan bahawa ada satu sistem di dalam sistem IPG yang kita namakan sebagai pasukan pemeriksa dalaman untuk memastikan supaya berlaku penjajaran yang sepatutnya. Dan satu lagi, pensyarah juga melalui temu bual ada menyebut perkataan EES. Okey, Entrance Entry Survey. Maksud itu juga adalah salah satu mekanisme bagaimana untuk melihat bagaimana perubahan kemahiran dan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh guru pelatih selepas mengganti kursus. Dan satu lagi adalah CDL, Close the Loop. Okey, yang tu pun pelajar ada menyebut juga. Alright, okey, cadangan kajian akan datang. Macam tadi kita kata kita buat di peringkat khusus, untuk kajian akan datang kita akan luaskan lagi supaya kita boleh melihat bagaimana pelaksanaan di peringkat program pula. Okey, kesimpulan dia, dapatan kajian ini memberi satu evidence proses pelaksanaan OBD telah dilaksanakan dengan lancar. Okey, melalui verifikasi JST dan menepati arahan tugasan dan juga berdasarkan respons temubual pensyarah. So kita dapat rumuskan bahawa mekanisme OBE berlaku mengikut proses yang sistematik untuk mengupayakan kemenjadian guru pelatih ke arah kelestarian jati diri pendidik generasi madani. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tahniah doktor. Cuma ini saya tak tahu lah. Ini saya punya apa kita panggil kefahaman saya je lah kot, school of thought je lah kot. Objektif 1, menghuraikan kesepadanan strategi OBT, saya rasa memang tidak perlu pun untuk dilaksanakan. Kerana sebenarnya sudah pun ada di dalam RMK ataupun MK. Sebenarnya tak ada pun bagi saya lah. Kajian tu soalan 1 tu memang tidak perlu untuk dilaksanakan. Kerana strategi ini yang apa yang doktor tunjukkan pemetaan ini memang dah ada. Cuma ambil je daripada MK. Begitu juga dengan objektif yang kedua. Objektif yang kedua sebenarnya dah ada pun dalam MK. Kerana dia ada dalam macam contohnya tahap C berapa, jenis pentaksiran apa, semua pun ada dalam MK bahagian pentaksiran. Cuma kita pindahkan bentuknya kepada bentuk JST. Itu amalan kita kat IPG lah. Jadi saya rasa mungkin kajian ini sebenarnya adalah terletak kepada objektif 3. Kalau objektif 3 doktor enhance kan, saya rasa itu sahaja. Jadi saya nampaklah, saya tak tahu lah kot, dia nampak macam seolah-olah penilaian. Dia bukan penilaian program, tetapi dia seolah-olah penilaian program untuk melihat OBE itu dengan OBE dalam MK itu dengan apa yang telah dilaksanakan.
dia sejajar tak dengan OBE, sejajar tak dengan OBE dalam MK. Jadi kalau saya rasa kajian ini hanya terletak kepada objektif yang ketiga. Iaitu objektif pertama dan objektif kedua bagi saya lah ya. Memang dah ada, cuma kita ambil sahaja. Boleh tak saya respon? Boleh. Okey, sebab kita doktor juga daripada IPG. So we are very familiar with OBE. Tetapi untuk sistem yang di luar daripada IPG mungkin tak tahu apa itu OBE dan tidak tahu apa mekanisme dia. So apa yang kita bentangkan, walaupun sebenarnya benda itu bukan benda baharu bagi kita sistem IPG, tetapi mungkin benda itu baharu bagi yang tidak pernah tahu pun. That's why kita macam menulis supaya benda tu nampak lebih jelas lagi bagaimana pelaksanaan itu dibuat dan apa itu sebenarnya OBE, bagaimana penjajaran itu berlaku dan didokumentasikan di dalam sukatan. Faham? Okey doktor, terima kasih Tania atas pembentangan. Tak apa sebab kita metrik pun memang pakai OBE. Kita pakai CLO, PLO ni. So okay, we can understand that this is part and parcel of curriculum development, the process and the way of kita nak implement. Of course, kita akan tengok pada CLO, PLO yang kita buat lah. Okay, but it's okay. Saya boleh faham apa yang dinyatakan. Cuma mungkin sedikitlah yang saya nak sentuh. Sebab kajian ini adalah satu penerokaan amalan dan doktor mention kita menggunakan pendekatan kualitatif, saturated data after student yang ke-10. Okay, alright, clear. Alright, cuma mungkin pada pandangan saya untuk dapatan kajian yang ketiga tadi tu, sebab ni kajian kualitatif, soalan dia adalah untuk bagaimanakah impak kepada siswa guru setelah mengikuti latihan. So adakah cantiknya kalau dapatan itu dalam bentuk tematik, sebab sebab bila doktor keluarkan direct ayat-ayat tu, kita macam susah which tema sebenarnya yang disusun. Adakah tema itu berdasarkan tema umum atau tema-tema itu memang base daripada CLO yang kita dah letak. So pada pandangan saya, kalaulah dapatan itu dibentangkan suit dengan CLO yang kita ada, dan kita boleh kata bahawa dari segi amalan dalam kalangan pelajar kita, dia memenuhi keperluan OBE yang kita dapat. Sebab pandangan saya, kalau kata next mungkin itu lebih nampak jelas kepada pembaca. Okay, terima kasih Dr. Okay, terima kasih panel penilai. Saya akan tulis dan ambil itu sebagai input, dan mungkin untuk next conference kita akan ambil untuk yang ketiga itu sahaja dan dibuat tematik. Ya. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada pembentang pertama. Mohon pembentang kedua, Puan Nila Ana Intai bersedia. Saya mempersilakan pembentang kedua, Puan Nila Ana Intai dari SMK Tun Abdul Razak Kuching Sarawak, dengan tajuk Flip Classroom mengukuhkan kehebat murid dalam usaha melahirkan sasya murid tingkatan 6 melalui karya sastra. Dipersilakan. Selamat petang dan salam Malaysia Mandani. Saya Cikgu Lila, guru tingkatan 6 dari SMK Tun Abdul Razak Kuching Sarawak, akan berkongsi satu kajian tindakan saya yang bertajuk Flip Classroom mengukuhkan kehebat murid
dalam usaha melahirkan sastra murid tingkatan 6 melalui karya sastra. Sukanya saya memperkenalkan dahulu intervensi yang akan saya gunakan dalam kajian tindakan saya, iaitu Flip Classroom. Flip Classroom merupakan model pembelajaran teradun yang melibatkan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah, di mana pelajar terlebih dahulu secara individu akan mengakses bahan pengajaran yang diberikan oleh guru secara dalam talian sebelum bersemuka. Dan kaedah pengajaran ini pada pandangan saya, kenapa saya memilih adalah kerana Flip Classroom ini mempunyai struktur pelaksanaan yang lebih tersusun dan sistematik dan mudah diaplikasikan di sekolah. Walaupun di sekolah itu tidak mendapat liputan internet, tetapi pelajar harian boleh mengakses bahan pembelajaran di luar bilik darjah. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, saya merupakan guru kesusahan Melayu tingkatan 6 yang berpengalaman 14 tahun, tetapi saya tidak memanfaatkan sepenuhnya pendigitalan pendidikan sehingga timbul satu isu dalam kalangan pelajar saya yang merupakan daripada generasi Z untuk memahami teks sastra yang dikaji. Isu-isu yang saya berhadapan di sini ialah murid saya tidak dapat menghuraikan aspek sastra yang betul pada latihan. Aspek sastra ini merujuk kepada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada karya sastra. Kemudian, TOV, take of value yang diambil daripada peperiksaan HO Result 1 menunjukkan 10 orang murid ini tidak menguasai isi pelajaran kerana mendapat grade F pada AR1. Seterusnya, postmortem yang dibuat pada AR1 ini mendapati murid 10 orang ini tidak menguasai aspek sastra, dan inilah yang menyukarkan mereka untuk membincangkan aspek sastra secara kritis dan bernas. Oleh itu, setelah merangkai isu tersebut dengan mengenal pasti terlebih dahulu 10 siapakah kalangan murid tersebut yang tidak ada pengetahuan tentang aspek sastra, dan kaedah konvensional saya yang selalu memberi nota sahaja di dalam bilik darjah tanpa memberi masa dan ruang untuk mereka meneroka pembelajaran yang hendak disampaikan di dalam bilik darjah. Fokus kajian tindakan ini adalah pemilihan kaedah Flip Classroom untuk saya menangani isu pembelajaran dan persekitaran murid bagi menyediakan pendidikan tersedia masa hadapan dalam memperkasakan pembangunan model insan. Maksudnya saya memilih Flip Classroom ini kerana ini adalah satu pendedahan kepada pelajar tingkatan 6 apabila berada di universiti nanti, mereka sudah mengetahui pembelajaran secara fleksibel dan akan membentuk sasiah murid melalui nilai-nilai sasiah diri yang terpuji, iaitu mampu membuat pembelajaran secara kendiri. Secara umumnya, objektif kajian tindakan ini adalah untuk menambah baik amalan kendiri saya supaya saya dapat membuat refleks amalan pengajaran kendiri saya agar kualiti pengajaran saya untuk mata pelajaran ini dapat dipertingkatkan. Dan objektif khusus kajian tindakan ini ada 3. Yang pertama, supaya murid saya dapat menghuraikan aspek sastra pada bahan atau teks sastra yang dikaji dengan memberi pandangan yang kritis dan bernas. Dan yang kedua, dapat membincangkan aspek sastra yang dapat membangunkan diri murid dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, sudah semestinya indikator murid saya ini dapat menulis esei dengan format yang betul dan menjawab kehendak soalan. Responden kajian tindakan ini 10 orang murid kelas sastra tingkatan 6 dan mereka merupakan kumpulan responden yang bertujuan. Berikut adalah kerangka model kajian saya. Kajian saya ini berdasarkan model Kemis-McTaggart menggunakan kaedah kualitatif di mana model ini terdiri dari 4 fasa. Pada fasa tinjauan yang di sini, saya akan mengenal pasti terlebih dahulu apakah isu sebenarnya, dengan merangkai dan merungkai isu dalam pengajaran saya, dan isu itu akan diambil daripada data TOV, daripada postmortem untuk kenal pasti akar masalah. Seterusnya, saya tunjukkan analisis untuk fasa tinjauan saya. Pada tinjauan pertama,
melalui instrumen pemerhatian saya mendapati murid keliru, tidak faham dan sukar. Dari sini isunya dikenal pasti ialah murid tidak dapat menghuraikan apakah itu aspek sastra. Jadi refleksikan diri saya di sini ialah saya menggunakan kaedah konvensional saja. Saya memberi nota untuk murid baca dan siapkan tugasan. Dan refleksi yang tinjauan yang kedua, melalui instrumen temu bual, pelajar saya menjawab menggunakan ayat yang terhad saja untuk menghuraikan aspek sastra, dan isu yang dikenal pasti di sinilah mereka tidak dapat mengenal pasti apakah itu aspek sastra. Dan refleksi di sini ialah murid ini tidak memiliki pengetahuan kecekapan, penggunaan bahasa yang tidak memuaskan dan tidak juga menguasai aspek sastra kerana tidak diberi peluang untuk meneroka sendiri jawapan di luar bilik darjah. Dan yang refleks dan tinjauan yang ketiga, daripada analisis dokumen didapati murid hanya menyalin saja nota yang diberikan tanpa memberikan huraian yang kritis ataupun memberi hujah dan menggunakan ayat mereka sendiri. Dan isu di sini ialah murid tidak dapat menyatakan aspek sastra. Seterusnya, selepas fasa tinjauan yang ini saya pergi kepada fasa merancang tindakan. Di sana di mana saya merancang menggunakan pendekatan pedagogi yang bersandarkan teknologi digital. Oleh sebab itu saya memilih menggunakan Flip Classroom ya dan platform Google aplikasi Google. Berikut adalah fasa pelaksanaan. Di mana pada mulanya saya akan memaklumkan terlebih dahulu objektif dan kriteria kejayaan kepada pelajar, dan pelajar akan diagihkan ke dalam kumpulan dengan menggunakan kaedah pengajaran Flip Classroom untuk memberi maklumat pembelajaran kepada murid. Maksudnya video semua akan diberi sehari sebelum pengajaran itu bermula supaya murid belajar secara individu terlebih dahulu. Okey, ini untuk mencapai objektif murid dapat membincangkan aspek sastra melalui pembacaan mereka dan dapat menghuraikan aspek sastra juga melalui pembacaan meluas mereka di rumah. Mereka membuat pembelajaran secara kendiri. Dan refleksi kepada guru di sini ialah melalui tindakan ini ialah saya ada kesedaran bahawa saya perlu menggunakan pembelajaran terbeza pada proses atau hasil supaya murid pelbagai aras dapat menguasai isi pembelajaran, dan ini menyokong kepada autonomi murid dalam pembelajaran. Dan tindakan yang seterusnya ialah yang kelima, semasa bersemuka murid akan melakukan aktiviti 3-1 stay di dalam bilik darjah untuk memberi penerangan kepada rakan-rakannya. Ini bersesuaian dengan konsep Flip Classroom di mana pembelajaran pembelajaran kendiri berlaku di luar bilik darjah, belajar secara individu. Kemudian hasil pembelajaran itu akan diuji di dalam bilik darjah. Jadi cik guru di sini masih lagi mengawal, masih lagi sebagai pembimbing kepada aktiviti pembelajaran murid sama ada di talian, di atas talian atau di dalam bilik darjah. Dan ini juga untuk mencapai objektif kajian tindakan ini. Dan seterusnya ialah murid diberikan tugasan yang berbeza mengikut aras murid, dan semua bahan tugasan murid itu akan diuploadkan di dalam tablet. Dan refleksi daripada ini ialah murid mampu menggunakan kemahiran digital secara proaktif, kreatif, inovatif dalam pembelajaran dan mendorong murid untuk menggunakan teknologi dan media sosial dalam bidang pendidikan. Berikut adalah data yang digunakan dalam fasa melaksanakan tindakan dan pemerhatian, ya. Di mana AR1 adalah ujian penggal, AR2 adalah ujian percobaan, dan keputusan yang sebenar STPM semester 1 yang diumumkan pada bulan Jun yang lepas. Daripada F, AR1 ada yang lulus sebahagian dan pada peperiksaan sebenarnya mendapat lulus penuh. Jadi kesimpulannya, okey, saya pergi kepada refleksi, ya, fasa merefleks.
Yaitu saya guru berubah secara positif, saya dapat memainkan peranan saya sebagai pembimbing dan pemudah cara dalam pembelajaran sama ada secara talian ataupun bersemuka. Dan dari refleksi murid pula, murid dapat menghasilkan projek bersandarkan internet, akses internet dan memudahkan murid berinteraksi dengan individu lain. Jadi kemampuan murid dapat dilihat melalui elemen menerapkan, mencipta, berkolaborasi, refleksi dan perkongsian pengetahuan dalam persekitaran atas talian. Ciri-ciri modal insan cemerlang seperti pengetahuan ini dapat mencetuskan idea kreatif inovatif yang dijanjikan melalui inquiry, aplikasi dalam kehidupan seharian dan penyesuaian pengetahuan sedia ada yang dapat memperkasakan modal insan. Sekian, itu saja daripada saya. Okay, tahniah cikgu Cikgu Laila. Alright, saya faham bila kita kaji teks sastra ni dia memang bukan semua pelajar meminati elemen sastra dan sukar untuk mengungkapkan makna-makna sastra tu apatah lagi bila dia ada format-format yang tertentu. Alright. Tahniah saya nampak okey kajian ini berjaya dilaksanakan. Cuma saya nak satu mungkin rumusan daripada Cikgu Laila selepas kajian ini selesai dilaksanakan. Apakah perubahan kepada ataupun perubahan atau kesan PDP daripada flip classroom yang dilaksanakan kepada Cikgu Laila? Perubahan yang pertama pada diri saya sendiri, amalan saya yang saya memilih penggunaan platform saya memilih pendekatan Flip Classroom ni dengan menggunakan aplikasi Google, di mana ini saya nampak refleksi pada murid ialah murid dapat pembacaan luas. Dia lebih bersedia lagi belajar pada keesokan harinya sebab mereka sudah ada pengetahuan melalui pembacaan. Itu yang saya nampak. Untuk result pula, dia ada bimbingan sepenuhnya daripada saya sebenarnya. Walaupun menggunakan Flip Classroom, seperti saya katakan, guru tetap membimbing, mendorong, memandu murid untuk menjawab soalan dengan betul. Sebab indikator yang akhirnya sekali kejadian murid adalah peperiksaan. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kedua. Mohon pembentang ketiga bersedia. Dengan ini saya mempersilakan pembentang ketiga Puan Nur Atika binti Jusoh dari Kolej Matrikulasi Kelantan membawa tajuk Keberkesanan Pembelajaran Kendiri melalui Flip Classroom menggunakan aplikasi PHET bagi topik hukum Kirchhoff. Dengan ini saya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum semua, selamat petang. Okey, nama saya Nur Atika binti Jusoh, pembentang kepada kumpulan kami iaitu Fizisis KMKT, akan membentangkan tajuk kajian tindakan keberkesanan pembelajaran kendiri melalui Flip Classroom menggunakan aplikasi FET bagi topik hukum Kirchhoff. Okey, berdasarkan penyataan Mio Ibrahim dan Asada pada tahun 2011 yang mengatakan bahawa pendidik hendaklah mempelbagaikan kaedah mereka serta menitik
beratkan kepelbagaian para murid kerana sistem pendidikan kini yang menekankan kaedah pendidikan ataupun pengajaran yang berpusatkan murid. Okay, jadi kaedah berpusatkan murid boleh membantu murid dalam membina serta meningkatkan pengetahuan dalam membina secara langsung berdasarkan interaksi secara sosial dengan murid lain secara berdaya saing berdasarkan bimbingan guru. Ini daripada King et al. Pada tahun 2011 juga dia punya statement dia. Jadi antara kaedah pedagogi yang mampu mengintegrasikan elemen-elemen tersebut di samping integrasikan teknologi adalah kaedah flip classroom. So flip classroom ni adalah pembelajaran kendiri oleh pelajar sebelum kelas PDPC sebenar bermula. Jadi pelajar akan lebih bersedia sebelum pensyarah ataupun tenaga pengajar meneruskan aktiviti yang lebih ataupun mengajar yang lebih tinggilah level dia punya pengajaran tersebut. Kemudian dia dapat menggalakkan independent learning, iaitu pelajar belajar sendiri melalui bahan yang diberikan. Kaedah berpusatkan murid dan fleksibel, iaitu di mana pelajar boleh belajar anytime, anywhere. Kemudian berlakunya interaksi sosial secara berdaya saing, iaitu kolaboratif di antara pelajar berdasarkan bimbingan guru. Jadi FAT, aplikasi FAT ataupun singkatan kepada Physics Education Technology adalah satu laman web simulasi komputer secara interaktif bagi PDPC, bagi subjek Maths, Science, Physics, Biologi dan juga Kimia. Prinsip berasaskan kepada kajian bagaimana pelajar belajar iaitu daripada Bransford et al. Pada tahun 2000. Kaedah Flip Classroom disepadukan ataupun diintegrate dalam simulasi FAT mempunyai banyak kebaikan, iaitu di mana tak lain tak bukan dapat menguatkan proses pemikiran kritis pelajar, dan dia dapat juga memberi maklum balas segera kepada pengguna iaitu pelajar sendiri, dan direka bentuk untuk menyokong pelajar membuat hubung kait serta fokus kepada pembinaan pengetahuan yang aktif. Ini daripada D'Angelo et al. Pada tahun 2014. Okey. Pengkaji memfokuskan kepada aplikasi FAT, iaitu dalam aplikasi FAT tersebut dia ada satu virtual lab namanya DC Circuit Construction Kit, di mana dia adalah satu cara untuk pelajar belajar dengan sendiri bagi tajuk hukum Kirchhoff, dan di mana pelajar dapat bersedia dan memanipulasikan bahan pembelajaran sebelum kelas PDPC. Jadi pekaji berharap pelajar dapat memahami konsep asas keelektrikan dalam litar sesiri dan selari, merasai pengalaman membina litar DC ataupun direct current secara simulasi dan belajar daripada pengalaman. Okey, untuk pengetahuan semua, hukum Kirchhoff ni adalah satu subtajuk baru bagi pelajar. Okey, masa SPM dia orang tak belajar, dan di mana tajuk yang topik 3 bagi semester 2 bagi subjek fizik, dan biasanya bagi kertas subjektif PSPM 2 markah yang diperuntukkan bagi hukum Kirchhoff adalah tambah tolak 5 markah. Kandungannya adalah terdiri daripada 2 hukum Kirchhoff, iaitu yang pertama dan yang kedua, dan pelajar perlu mengambil kira tandaan yang wajib diikuti untuk menyelesaikan litar arus terus yang kompleks, iaitu di mana ia terdiri daripada 2 ataupun lebih bateri, dan kesalahan pelajar yang biasa buat adalah kesilapan dan langkah pergantian nilai. Okey. Untuk refleksi amalan ataupun pembelajaran lalu, berdasarkan tinjauan awal pengkaji daripada temu bual pemerhatian dan semakan pada jawapan kuis 1Q1C, pelajar gagal menguasai topik hukum Kirchhoff ini. Dan refleksi pensyarah pula, ada pensyarah menggunakan kaedah konvensional ataupun tradisional, di mana penerangan kepada pelajar biasa berlaku memberi helaian kerja, pelajar buat helaian tersebut dan habis, macam tu sahaja kelas. Kemudian bagi refleksi pelajar pula, pengkaji mendapati bahawa mereka kurang memberi perhatian dalam kelas, kurang berminat dengan tajuk ini dan tidak bersedia. Bila pensyarah bertanyakan pada mereka apa itu hukum Kirchhoff pertama, hukum Kirchhoff kedua, mereka tidak dapat menjawab. Mereka not learn before learn. Okey, jadi
Untuk Flip Classroom pula, ada satu kajian kes penerokaan itu daripada Dorothy pada tahun 2014 yang dilakukan dengan 10 orang pelajar sarjana khusus di UM bagi melihat persepsi mereka mengenai penggunaan bahan, kesan serta pelaksanaan Flip Classroom. Okay, slide PowerPoint dan juga video merupakan bahan pengajaran yang digunakan sebelum memulai kelas. Jadi hasil daripada kajian ini mendapati bahawa pengetahuan serta prestasi pelajar dilihat telah meningkat melalui pelaksanaan Flip Classroom dan mampu membantu menggunakan masa dengan baik dalam sesuatu sesi pembelajaran. Untuk fokus kajian ataupun isu keprihatinan, fokus kajian adalah untuk mengumpul data berkaitan pencapaian pelajar bagi hukum KECAF dalam bentuk ujian 1 iaitu ujian selepas intervensi 1 video PDP dan ujian 2 ujian selepas intervensi kedua iaitu penggunaan aplikasi simulasi FAT. Kebesaran aplikasi FAT dalam PDPC diukur berdasarkan analisa borang soal selidik skala Likert 5 mata dalam bentuk Google Form. Kemudian pengkaji menetapkan penggunaan aplikasi FAT DC Circuit Construction Kit bagi kaedah intervensi kedua kerana aplikasi ini sesuai untuk digunakan bagi menjalani simulasi tajuk hukum KECAF dan menjadi persoalan kat sini, apakah kaedah pembelajaran melalui Flip Classroom ini berkesan dengan menggunakan aplikasi FAT ini berkesan meningkatkan pencapaian dalam tajuk hukum KECAF. Jadi objektif kajian kami ada dua sahaja iaitu meningkatkan pencapaian pelajar melalui pembelajaran kendiri dengan kaedah Flip Classroom menggunakan aplikasi digital FAT bagi tajuk hukum KECAF dan yang kedua menentukan keberkesanan aplikasi FAT dalam PDPC terhadap pelajar bagi tajuk hukum KECAF. Jadi untuk pelaksanaan tindakan kami telah menjalankan dua kitaran 1 dan kitaran 2 berdasarkan kajian tindakan Chemis dan McTaggart. Untuk kajian kitaran 1 kami telah merancang iaitu daripada tinjauan awal iaitu ujian pra yang kami telah lakukan. Ujian pra ataupun ujian wankiwasi ini adalah satu kuis yang dijalankan kepada pelajar bagi tajuk hukum KECAF sebelum kaedah intervensi 1 dan intervensi 2 dijalankan. Jadi daripada pemerhatian kami telah menjalankan tindakan iaitu mengaplikasikan intervensi yang pertama iaitu pensyarah memberi pautan video YouTube hukum KECAF tersebut dan pelajar belajar daripada situlah. Kemudian untuk yang ketiga pemerhatian, kami telah menjalankan ujian 1 iaitu ujian post lah sebenarnya selepas intervensi ini dan menganalisa. Kemudian kami merefleksi dan kami mendapati kami perlu membuat penambahbaikan iaitu menggunakan simulasi FAT. Dan kat sini adalah menunjukkan peratus markah. Beza di antara kertas ujian 1Q1C itu ujian pra dan juga kertas ujian 1 itu ujian post selepas tindakan intervensi 1. Ada peningkatan tapi masih ada pelajar dalam kategori lemah. Untuk kitaran kedua, kami bermula daripada merancang semula dan tindakan kami mengapply intervensi yang kedua itu memberikan helaian panduan menggunakan aplikasi FAT ini kepada pelajar. Kemudian pelajar belajar dari situ membuat simulasi dan kami dapat melihat berlakunya kolaborasi di antara pelajar. Dan pemerhatian. Pemerhatian kami menjalankan kertas ujian 2 kepada pelajar dan memberikan borang keberkesanan skala Likert 5 mata melalui Google Form dan kami membuat refleksi. Jadi kat sini menunjukkan bahawa daripada analisa menunjukkan peratus markah pelajar meningkat, menunjukkan pencapaian pelajar meningkat selepas menggunakan aplikasi FAT ini. Untuk kumpulan sasaran terdiri pada dua kelas H5T1 dan H5T2 terdiri pada 24 orang pelajar sains hayat yang dipilih secara rawak. Pemilihan secara rawak dan untuk analisa perbandingan pencapaian pelajar. Boleh tengok kat sini kami mengkategorikan pelajar kepada 3 tahap iaitu tahap cemerlang, sederhana dan lemah. Bagi cemerlang 80 hingga 100 markah peratus, 50 hingga 79 sederhana dan 0 hingga 49 markah adalah lemah. Dapat tengok berlaku peningkatan yang sangat ketara di antara kertas ujian 2 dengan kertas ujian pra itu quiz 1Q1C di mana hampir memang tidak ada pelajar lemah lah pada selepas kertas ujian 2.
Okey, untuk analisa yang kedua iaitu analisa soal selidik keberkesanan aplikasi FAT terhadap PDPC, kami telah menggunakan skala interpretasi 10% skor yang digunakan oleh Amir dan Siti Fatimah dalam kajian yang telah dijalankan. Okey, jadi untuk borang soal selidik terdiri daripada 10 item dan kami mendapat purata skor sebanyak 4.88 di mana interpretasi adalah tinggilah, okey, sebab melebihi 4.5 dan ke atas lah. Okey, dan boleh tengok kat sini kami ni untuk item nombor 8, pelajar saya merasa seronok ketika menggunakan aplikasi FAT. Jadi dapat 5.00. Saya berminat dengan aplikasi FAT ini untuk belajar seni tajuk hukum kecof dan saya akan mengesyorkan aplikasi FAT ini kepada rakan-rakan dapat 5.00 jugalah. Okey. Okey, jadi untuk disebabkan mendapat purata skor 4.88, jadi objektif kajian kami yang kedua terjawablah, iaitu aplikasi ini berkesan digunakan ketika proses PDPC bagi tajuk hukum kecof. Untuk refleksi dan kesimpulan, peningkatan pencapaian pelajar ini berlaku berdasarkan prinsip kaedah flipped classroom yang memperpusatkan pelajar dan menggunakan aplikasi FAT yang berkesan. Hal ini boleh meningkatkan pelibatan aktif pelajar sekaligus meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran, dan ini selaras dengan Muhammad Amin dan Ibrahim mengatakan kaedah flipped classroom berpotensi meningkatkan prestasi serta pelibatan aktif pelajar melalui aktiviti pembelajaran berpusatkan pelajar. Oleh itu, pembelajaran kendiri secara flipped classroom berkesan dengan menggunakan aplikasi digital FAT bagi tajuk hukum kecof. Jadi kat sini kaedah flipped classroom dan juga simulasi FAT ini mematuhi elemen bagi future ready education, di mana antara elemen future ready education adalah fleksibel dan bukan konvensional, di mana kaedah flipped classroom ini pelajar boleh apply anytime anywhere, bila-bila masa dekat mana-mana sahaja, dan dia mematuhi juga elemen heterogogi iaitu pembelajaran yang ditentukan sendiri oleh pelajar namun masih dipandu oleh pensyarah ataupun tenaga pengajar. Pedagogi iaitu pembelajaran keserakanan, iaitu kolaboratif antara pelajar, dan kat sini satu lagi saya nak tambah, cybergogi, itu menggunakan simulasi FAT lah. Okey, dan mengupayakan pelajar dengan pemikiran kemahiran dan kompetensi dalam mendepani cabaran abad ke-21. Yang penting itu yang kita nak, okey, mengupayakan pelajar dengan pemikiran kemahiran dan kompetensi dalam mendepani cabaran abad ke-21. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Tania Puan. Boleh tak saya nak tengok slide yang ada untuk soalan 2. Soalan 2? Ni? Yang ada interpretasi skor. Ni? Okey, saya just nak tanya. Sorry. Yes. Okey. Likert guna skala 5. Lepas tu interpretasi 3. Kenapa ya? Saya tak jumpa. Ini saya lupa. Saya try balik tadi cari kan. Kalau saya tak silap interpretasi skor ini dia bergantung kepada likat kita. 3-3 lah, 4-4 lah, 5-5 lah. Jadi sebenarnya ada interpretasi 5, banyak, paling banyak interpretasi 5 itu sahaja. Yang kedua, boleh tak kita pergi tengok objektif kedua? Okey, ini my concern je lah Okey, menentukan keberkesanan. Bila kita cakap pasal keberkesanan ni sebenarnya baca untuk menentukan keberkesanan dia mesti ada pra-post, mesti ada dia macam quasi ke eksperimental, ada quasi eksperimental macam tu lah. Dia bukan quasi eksperimental dan tetapi dia pra and post test tu pun dah boleh tentukan keberkesanan lah untuk dalam AR. Apatah lagi kalau buat quasi dengan eksperimental, memang keberkesanan lah kan. Jadi tapi bila saya concern, bila saya tengok result adalah mean. Mean ni selalunya adalah deskriptif. Deskriptif ni selalunya tahap je lah.
tinggi, rendah, sederhana ataupun sangat tinggi, tinggi, sederhana, rendah dan sangat rendah. Kalau 5, tadi guna 5, sepatutnya kena guna 5 Okey, jadi mungkin kita boleh rephrase sedikit soalan ini, bukan menentukan keberkesanan, mungkin sebenarnya nak tengok persepsi pelajar terhadap penggunaan. Jadi mengenal pasti, mungkin ini cadangan je, mengenal pasti tahap. Tahap tu kena ada sebab dia guna deskriptif. Bagi saya itu je lah my concern. Sebab bila keberkesanan ni dia guna t-test ke macam tu lah. T-test perbezaan, sorry. Dia guna lah, ada propose ke whatever segala bagai. Tapi bukan mean. Tak Bagi boleh. saya lah. Bagi Sebab saya, kami ada buat juga ujian post, itu ujian 1, ujian 2 lah untuk tengok peningkatan. Tapi itu soalan 1 kan? Soalan 1. Saya cerita soalan 2. Tapi bila saya tengok mean soalan 2, saya cerita pasal soalan 2. Jadi saya rasa mungkin kita kena replace lah untuk next ni kan. Kompi 4. Kompi 4 kan. Okey, terima kasih. Saya tunggu kompi 4. Okey Puan. Okey, good luck. terima kasih Tahniah. banyak. Terima kasih semua. Tak bagi. Saya sebab seronok ni tadi tengok ada 2 loop Okey, ada 2 loop. Cantik lah 2 loop tu dihurai, dirungkai dengan begitu cantik. Cuma yang saya punya concern, satu, adakah hanya sekadar selepas loop pertama didapati ada pelajar masih lagi ada pelajar yang dapat bawah 50 kan? Okey, pada masa itu sepatutnya kita menjelaskan, merungkai apakah isu dan masalah, sedangkan semua pelajar telah menggunakan kaedah flip classroom yang sama, dia dah bersedia dulu sebelum masuk kelas. Okey, tetapi masih ada pelajar yang masih dapat rendah. Ada tak intervensi ke refleksi mengenal pasti apa punca yang barulah kita buat penambahbaikan. So that element itu saya tak nampak diterangkan dekat situ, dekat in between antara 2 loop. Okey, semasa kami bagi video tu, video dalam bahasa Inggeris pengajaran, ada pelajar ni dia lemah bahasa Inggeris. Dia tak faham apa yang disampaikan dalam video pengajaran tersebut. Jadi itu mungkin penyebab kepada diorang masih lemah lah. Jadi kami come up dengan intervensi yang kedua, iaitu simulasi di mana mereka dapat panggil apa? Buat kerja tanpa nak membaca pun. Dia orang membina litar sendiri apa semua, dapat menggunakan berdasarkan panduan yang kami telah bagilah. Bagi saya itu salah satu faktor lah bahasa Inggeris tu. Itu yang patutnya kita stresskan. That's why kita pergi ke second loop untuk tambah baik dan baru ada peningkatan. So dia akan jadi perfect dia punya kajian. Thank you. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih diucapkan kepada pembentang ketiga. Mohon pembentang keempat bersedia. Seterusnya saya mempersilakan pembentang yang keempat, Puan Mus Zalinda binti Mustafa dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk AC Pacman Synergizing Students Learning Through Heterogogy, Paragogy and Cybergogy Approaches. Dengan ini saya mempersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. My name is Zalinda binti Mustafa. I'm from Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan and my group research title is AC Pacman Synergizing Students Learning Through Heterogogy, Paragogy and Cybergogy Approaches. Okay. Future ready education is aligned to prepare students to meet the challenging in 21st century. Heterogogy, Paragogy and Cybergogy approaches are adequate to prepare students to meet the needs in the workplace. Based on the researchers' prior teaching and learning, the chalk and talk method make most of the students find it difficult to understand AC circuit problem, and this is in line with
Theo et al. 2019, where the spoon feeding is one of disadvantages of that commonly happen in conventional teaching approach. Liu and Long 2014 state that the teacher that are too emphasizing on responsibility of teaching could lead to dependency of student on teacher. Okay, through the professional discuss among the physics lecturer, the students still having a problem in analyzing or solving a problem of AC circuit question. And based on the interview, the students state that they still have difficulties in understanding the concept of AC circuit problem. Okay, there are 52 students were involved in this research, where 88% of them required an intervention because of their scores of below 8, and the remaining 12% is chosen to be a selected student. This is the example of student works or student answer during the tutorial class. Okay, our main issue of concern is the skill of analyzing AC circuit among the student, where the student have struggled to extract a proper information from the question, and student unable to calculate the value of variable asked in the question. Okay, so it leads us to come up with two research focus. The first is for the student able to build the learning aid of AC circuit topic, and the second focus is for the student to able to analyze the AC circuit question by using that learning aid. And the criteria used to determine the research focus are administrability, usability, and relevance. Okay, the objective of this research is, first, is for the student to able to build their own learning aid on the AC circuit topic within 10 days. And the second objective is student able to analyze AC circuit question by using AC Pacman learning aid with 100% accuracy. Okay, the Chemist and McTaggart 1988 action research model is used in this research, where at the plan stage is to choose the selected student that a group to build a learning aid within the 10 days, and to choose the targeted student that going to use the learning aid in analyzing AC circuit. At the add stage is the stage where the selected students start to build the learning aid of AC circuit topic with entirely their own idea. At this phase, heutagogy approach is applied, where the student take responsibility of what they want to learn. Okay, next, after the learning aid is built, the selected student will then assist or help the targeted student to analyze AC circuit question by using the learning aid of AC Pacman. And at this stage, pedagogy approach is applied, where it is a peer-to-peer learning instructional strategy is used. Next, after the student has answered the question given by the researcher, that student have to check their answers via ChatGPT. And in this phase, the student not only checking their answer with ChatGPT, they also have to dig more information about the concept of AC circuit topic. And then they have to give a feedback in Telegram bot. Okay, this is the picture of AC Pacman learning aid, where it is a board that consists of Pacman figures, a circuit diagram, the real capacitor, inductor, and resistor. Okay, the findings for the first objective is AC Pacman learning aid had been successfully built within the specified time, which is 10 days, with minimal guidance from the researcher. And the finding for the second objective is all the targeted students able to answer the AC circuit question or able to analyze AC circuit question with 100% accuracy. So it can be proved with this tutorial answer reviewed by the researcher. So as we can see, there are a big difference between before and after the intervention. Before the intervention, the student answers are very upset. And after the intervention, all of the students can answer it properly and correctly. Sample 1, sample 2, and sample 3. Actually, we have more samples. Okay, this is the student response that in the RateMe survey AC Pacman Telegram bot, and all of the students are very satisfied with the AC Pacman learning aid.
that have been exposed to them with the blended approaches. And this is the student feedbacks that after they have been exposed with the blended approach teaching and learning. Okay, as we can read here, so creative, love, very good and clear explanation, good ways to understand this topic. Terbaik sangat, cara mengajar sangat menarik dan buat yang dia buat sangat mantap. Sebenarnya bila kami baca, bila kami terima this positive feedbacks, kami memang ultimately happy dan sangat-sangat bermotivasi untuk menghasilkan kaedah yang lain pula. Okay, there are several positive impact on this research. And the impact or effects on research and process is this research has encouraged the researcher to use numerous modern application and technology through different kinds of pedagogies in line with future radio education. And this research also has encouraged the lecturer to be more creative and innovative in planning and implementing activities in teaching and learning class. While the effect on management, through this research, it has changed the researcher's perspective on teaching and learning professionalism, where we realize that we have to, as a lecturer, we have to apply different types of pedagogy to improve and to achieve more effective teaching and learning. Okay, and this effect on the students, this research has proved that it creates a positive learning environment and strong sense of commitment among the selected student. And this research also has developed a positive attitude towards studies among the targeted student with these blended approaches. In a conclusion, synergizing heutagogy, pedagogy and cybergogy approaches in teaching and learning of AC circuit topic has created a dynamic learning environment and promote active engagement, peer-to-peer collaboration. And it also has encouraged the use of technology to enhance the effectiveness of teaching and learning. And the lecturer also can utilize these approaches to create a learning experience for the student. And it also has boosted up critical thinking and problem-solving skills among the students. Okay, this is the picture during the sharing session of with a Kamanas physics lecturer with the modern approaches that we use in teaching in the teaching and learning AC circuit topic. Okay, we also has our paper also has been approved by the MyIPO for intellectual properties. And of course, even though walaupun kami dah dapat 100% pelajar yang dapat menjawab dengan betul, tapi masih ada lagi limitation dalam kami punya kajian. Iaitu kalau pada awal ni kita, macam nampak more to student problem. Maksudnya kita lebih berfokus pada student, tapi sebenarnya apa yang kami lakukan adalah kami sebenarnya mengubah cara pembelajaran pelajar daripada konvensional to a modern approach. And kami perasan sepanjang kami buat research ni, terdapat beberapa pelajar yang dia memang tak boleh nak keluar daripada conventional learning method. Maksudnya ada pelajar saya tu dia 4 flat, tapi dia memang 4 flat dia tu dia memang nak belajar dengan saya je. Dia tak boleh terima belajaran dengan kawan-kawan lain. Dan dia juga, saya pernah bagi share dengan dia kena guna modern teknologi, dan dia kata dia tak boleh. Dia kata saya tak boleh guna modern teknologi. Nanti contohnya guna internet, nanti dia kata dia akan boleh bagi dia negative impact. So kami punya plan for the next intervention adalah untuk tackle pelajar macam ni yang terlalu selesa dengan traditional approach, untuk dia belajar to adapt with learning peer-to-peer supaya mereka boleh survive dalam tempat kerja nanti. Okay, that's all from me. Thank you. Okey, tahniah puan sampai ke penangkan ni. I have no question, no comment. Thank you.
Tahniah. Puan, saya just nak tanya. Tadi Puan kata Puan happy dengan respon student. Betul tak? Dan terus teruja untuk buat intervensi lain. Betul? Kalau keadaan sebaliknya? Okay. Kalau tak happy dengan student punya... Kalau tak happy dengan student, kami kena fikirkan cara lain untuk amalan mengajar yang cara lain pula untuk tackle pelajar supaya dia enjoy learning. Okey. Tapi saya rasa rasanya macam tak payah buat intervensi lain pun tak apa. Cuba buat kebolehgunaan intervensi ini dalam mungkin topik yang lain. Jadi itu salah satu juga AR kan, kebolehgunaan. Jadi saya cadangkan macam tak perlu untuk memikirkan buat intervensi lain, tetapi untuk orang kata apa, apply the approach, the blended approach tu in the kepadanya. next. Jadi untuk membuktikan kebolehgunaan benda itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang keempat. Saya mohon pembentang kelima bersedia. Seterusnya, saya mempersilakan pembentang kelima, Encik Raja Muhammad Khairuddin bin Raja Rosli dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, membawa tajuk Implementing Alert, Enhancing EA1 Students Learning of Workplace Accidents and Prevention Measures. Dengan ini, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih pada pengacara majlis dan yang saya hormati segani, arif, lelaki bijaksana, para juri dan seterusnya para audiens sekalian. Saya mohon izin untuk menggunakan bahasa Melayu kebanyakannya sebab petang. Saya bertepu, tuan-tuan pun mungkin tepu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tajuk, saya merupakan pensyarah di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Saya mengajar selama 8 tahun kini dalam bidang kejuruteraan awam. Saya membawa perkumpulan saya, Alert, akan membentangkan bukan sekadar kajian tindakan, tapi satu pengalaman perjalanan saya dapat meningkatkan kemenjadian ataupun keberkesanan pelajaran saya. Implementing alerts, enhancing EA1 students learning of workplace accidents and prevention measures. So ini ialah learning outline. Ada 7 perkara yang saya akan sentuh. Sebelum itu, menurut Department of Statistics Malaysia 2021, terdapat 36,000 lebih kurang 36,000 accident ataupun occupational accident happen in 2021. Dan construction sector in Malaysia ranked third, but the first rank 1 dalam in term of fatalities rate. Dan jurutera lah yang memainkan peranan yang penting untuk memastikan keselamatan bukan dirinya saja, bukan pekerja saja, ialah semua pemegang taruh, stakeholders. Jadi kita nampak kepentingnya future engineers must be equipped with workplace safety. Okay, dan matrikulasi membawa ini, menampak pentingkan topik ini dan mengajarkan di chapter 4.4 Workplace Accident and Prevention Measures dalam topik kejuruteraan awam semester 1. Students walau bagaimanapun mendapati theoretical agak abstrak. Mereka mempunyai masalah untuk tak nampak kaitan, tak minat sebab tak nampak kaitan kenapa engineer perlu belajar perkara-perkara seperti ini. Dan saya dapati antara sebabnya adalah teaching methods conventional, tutorial based, lecture based, quite passive, okay, or very passive. So saya ingin memperkenalkan satu kaedah ataupun satu strategi, iaitu active learning through engaging real life task ataupun alert strategy, iaitu gabungan antara problem based learning with interactive poster presentations in a public gallery walk sessions. Dan ini sedikit daripada reflection saya. Saya terkejut ataupun saya sedih ataupun saya rasa bersalah, di mana kita bercakap tentang safety, nyawa. Mungkin ada nyawa ibu, nyawa seorang ayah, nyawa seorang ibu tunggal, seorang nyawa anak yatim piatu. Tetapi pelajar menunjukkan disengagement, lack of response. Bila tanya tak jawab. Bila kita minta
tanya, tak bertanya dan tak tunjukkan minat. Mereka inilah bakal jurutera kita. Rote memorization, bila ditanya mereka kena buka slide. Bila menjawab soalan, bila saya melihat soalan tutorial, mereka jawab penuh 100% A. Tapi bila saya tutup tutorial mereka, saya tanya semula, tak dapat jawab. Dan ini sangat penting, iaitu pelajar disconnected. Saya rasa kita semua merasai benda yang sama, iaitu pelajar sibuk dengan phone, nampak penat ataupun kadang-kadang mengantuk. Jadi malah bila saya bersembang dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar topik yang sama, we share the same difficulties and we agree on one thing, we need a more active learning. So berdasarkan itu, isu saya bersandarkan kepada learning outcomes, yang mana learning outcome ni boleh memberikan kepada assessment bernilai 14.2%, 14.2%, up to 14.2% mengikut JPPK matrikulasi. Baik. So this is our aim, our main objective. So basically to apply alert to enhance student learning. So berdasarkan isu-isu 4 perkara ini, berdasarkan daripada learning outcome, saya menggariskan 4 objektif, iaitu to let student be able to explain and define cause of accident at workplace, describe hazards, describe 6 common type of accident, and then discuss appropriate accident prevention measures. Secara ringkasnya, perjalanan kajian teknik saya berasaskan model Chemist Dynamic Target, iaitu kita ada initial review, nanti saya ceritakan sikit berdasarkan pada observation. Kemudian kita ada planning, saya ada buat lesson plan, dan kita ada strategi, dan kita buat implementation. So through the implementation, kita ada buat penambahkan dari masa ke semasa, yang mana kita nampak perlu, dan terakhir sekali kita membuat sesi refleksi. So ada 6 stage. Stage yang pertama saya ringkaskan dulu, nanti saya akan tunjukkan lebih detail dalam gambar rajah yang saya akan tunjuk selepas ini dalam slide seterusnya. Iaitu stage 1, iaitu saya encountering problem. Kedua, define problem. Ketiga dan keempat, brainstorming, student brainstorm ideas, and then making research ataupun investigation. Stage 5, iaitu mereka apply the knowledge, synthesizing the knowledge. Stage number 6, we do some reflection, yang mana saya letak dalam ini, ASDA dan AKDA. Apa saya dapat, apa kami dapat, and then we have a reward for the best students. So ini sesi yang pertama sedang berlaku, di mana saya memperkenalkan kepada pelajar dalam satu sesi dalam 30 minit untuk menerangkan tentang tugas mereka, iaitu mereka memegang role sebagai watak safety officer di construction site. Mereka perlu come out, identify hazard, potential hazard, listkan potential accident, dan kena buat risk matrix untuk list out top 10, dan daripada top 10 tu mereka kena hasilkan prevention measures. Okay, dan mereka akan perlu masukkan finding mereka dalam sebuah poster, yang mana saya sertakan dengan rubrik. Ini rubriknya saya beri kepada pelajar untuk guidance mereka, dan mereka perlu bentangkan dalam sesi gallery walk di hadapan community college. Dan ini dalam sesi-sesi yang stage number 2 dan 3 ni, sebenarnya saya sediakan juga slide notes yang mana pelajar boleh akses dalam Google Classroom, nota, tutorial dan video kita sediakan. Dan ini sebenarnya penambahbaikan dari masa ke semasa yang saya buat, iaitu kita dapati pelajar duk tanya soalan yang sama, pelajar duk kongsi perkara yang sama. Jadi saya rasa we need another platform, iaitu saya perkenalkan Padlet, yang mana pelajar boleh tanya soalan yang sama, pelajar boleh share perkara yang sama. Tadi kawan-kawan boleh rujuk kat sini, kadang-kadang dah benda yang sama, dia tak perlu dah dia go on pada benda lain. Dan ini contoh di sesi tutorial yang mana pelajar sebenarnya diberi pilihan untuk bekerja secara kumpulan ataupun secara individu. Tetapi task mereka, poster presentation, ialah secara individu. Ini memberikan flexibility. Pelajar ada yang suka individu, ada yang suka secara grup, dan pelajar boleh tukar-tukar, terpulang pada mereka. So ini contoh satu sesi masa brainstorming, dan saya akan sentiasa adakan sesi consultation untuk melihat progres pelajar. Saya telah memberikan timeline kepada pelajar, apa yang mereka perlu ada, dan saya akan check. Dari sini saya juga, daripada consultation session ini, saya membuatkan penambahkan lah apa yang saya sebagai contoh ini. Kat sini saya tunjukkan sini, saya dapati pelajar mempunyai masalah untuk membuat risk matrix. Saya telah terangkan sebelum ini ataupun saya telah bagi rujukan, tapi pelajar masih mengalami masalah yang sama. Jadi saya melihat keperluan untuk menghantarkan satu video khas untuk khusus problem tersebut. Jadi saya bekalkan video ni dalam Telegram. Jadi mereka save learning time mereka bincang-bincang, mereka bertanya saya tentang apa yang perlu dibuat, saya bagi tambahan, dan ada yang dah selesai dia minta tengok check progress mereka. Ini semasa public gallery walk. Saya nak tunjukkan ini pelajar dengan sesama kelas mereka sendiri mula-mula. Kemudian inilah pengurusan KJPP, kita KJ masa tu pengarah tiada di college atau urusan ni. Kemudian ini ialah pensyarah daripada kejuruteraan yang sama.
Ini ialah pensyarah kokurikulum, ini pensyarah fizik, ini pensyarah kimia. Pelajar sedang menerangkan pada mereka hasil dapatan mereka. Ini pelajar dengan pelajar kelas lain. Interestingly, saya saja nak highlight, pelajar kelas lain ini diberikan tugasan flip classroom, mereka perlu bentangkan dapatan mereka di kelas mereka oleh pensyarah mereka yang ini. Baik. Dan saya telah bekalkan, yang ini pun saya nampak keperluan, semasa itu saya nampak, iaitu dibekalkan stiker kepada semua visitor, ada 5 setiap orang, untuk bagi feedback yang mana yang mereka nak vote, yang mana. Sebab markah selain pada rubrik, ada juga markah stiker yang banyak. Ini contoh selepas kita dapati, kita dah buat rubrik, kita ada sesi refleksi, kemudian reward time, the best 3 kelas dapat ni. Ini contoh sampel hasil tugasan poster pelajar menggunakan Canva. Sangat cantik. Dan dia lain berlain, dia interesting. So daripada dapatan itu saya dapati secara observation, ini initial review, ini findings. Pelajar semasa sesi lecture disengaged, drowsy, distracted by smartphones. They are unable to answer question as I mentioned before. Okay? Dan bila kita tengok pada semasa sesi alert, pelajar very semangat. Sebab mereka bentang pada orang yang real. Kemudian mereka tak rujuk, tak nampak pelajar rujuk nota. Mereka bentangkan sebab mereka memang membuat kajian. Kemudian pelajar sangat beri tumpuan. Ini saya membuatkan question ni 1 sampai 5 scale, 1 to 5 scale, Likert scale. Ada 3 section. Section pertama untuk tengok learning outcome mastery. Macam tadi ada 4 objektif, tapi yang ni saya tambah 5 dengan 6, iaitu sebab ada soalan berkaitan dengan C4, maksudnya analyze dengan proposal. Maksudnya ni level tinggi lah, kebat. Tapi yang penting sebenarnya yang question 1, question 2, question 3. Sesi 5 dengan 6 saya nak tengok adakah mereka ada keyakinan untuk menjawab soalan-soalan yang mereka kena propose, kena analyse, kena identify, kena categorize, something like that. Tapi dalam konteks yang samalah berkaitan dengan hazard, accident and preventions. So overall kita dapati peningkatan yang baik. Section yang kedua, saya tanya juga pelajar sebelum ni pasal preliminary questionnaire, apa pendapat mereka tentang lecture base. So ini antaranya boring, disengaging, disinterest, effective, change. Saya juga sikit. Ini selepas alert strategy, mereka mengatakan setuju, engaging, effective, involve is mereka prefer alert strategy. Dan saya jadikan untuk lebih detail, saya tengok saya buat pre-test and post-test, kita dapati ada peningkatan dari segi setiap soalan. So setiap soalan ni merangkumi setiap objektif. Secara keseluruhannya, my reflection, saya memberikan meaningful learning daripada kaedah saya ni, bridging theories and practical, profession awareness and more important yang saya banggakan, involving community. Kemudian yang kedua, flexible learning, variety of feedback, not just rubric, not just during the gallery walk dapat daripada feedback pada orang lain, daripada test, daripada tutorial mereka banyak variety of feedback. Ada pelajar dia suka macam tu. Learning style, mereka boleh individu, boleh group dan sebagainya. And then more importantly, blended learning. Ada video, ada yang online, ada yang tak online, jadi mereka boleh setting pace mereka. Active learning, highly motivated, engaging, autonomy. Autonomy yang saya nak highlightkan, sebab tu saya berikan dia individu, sebab nak mereka responsible dengan kerja-kerja mereka. Dan last but not least, future ready. Kita bagi professional scenario, mereka bentangkan di hadapan pakar ataupun profesional, pengarah daripada ketua jabatan. Kita bagikan future challenge. Ini yang betul-betul mereka akan hadapi sebagai engineer. Kemudian skill set development lah. So secara recommendationnya, saya cadangkan secara simpulannya, saya simpulkan kat sini 2 perkara, iaitu biasa ada teacher's guide, student guide yang menyeluruh, dan saya cadangkan adapt kepada topik lain ataupun kursus-kursus yang lain. Sekian, terima kasih. Baca ramai peminat kan. Allah. Saya takut nak komen. Okey, terima tahniah tuan. Okey, cuba kita tengok research objective. Satu, saya bagi kredit kerana saya rasa ini adalah satu teknik yang selalunya orang terlupa. Untuk menulis objektif yang baik, jangan tengok objektif lagi tau. Saya bagi kredit untuk menulis objektif yang baik, perlu ada isu. Kadang-kadang kita baca pernyataan masalah itu nampak tidak perlu untuk kita lakukan kajian. Sebab tu kadang-kadang kita sambung belajar, lecturer ataupun supervisor akan tanya, so what? Kerana tak ada isu.
tak ada isu untuk menyokong objektif kita. Selalunya masa saya zaman belajar dulu, my supervisor dia akan suruh buat satu kotak, ini dia punya perenggan pertama, cerita penyataan masalah, sini adalah objektif untuk menunjukkan keselarian. Saya kira ini saya bagi kredit. Okey, tahniah approach ni. Walau bagaimanapun, cuba kita lihat kepada objektif. Setuju atau tidak objektif ini adalah objektif RPH, rancangan pengajaran harian. Learning outcome dia. Ya, iaitu to describe at least 6 type of hazard at workplace. Dia macam sangat objektif pengajaran. Saya cadangkan untuk berbaur objektif dalam kajian, mungkin boleh replace ayat tu macam to determine the awareness of student about hazard at workplace, to determine the understanding of student about accident at workplace. Saya rasa itu lebih nampak kajian, tak kira action research atau ni, tapi tengoklah kalau action research, pergilah ke arah action research, kalau conventional research, pergilah ke arah conventional research. Tapi kalau macam ni, memang dia nampak objektif pengajaran. Walau bagaimanapun, saya memang bagi kredit jugalah yang kat situ isu dengan objektif, kerana yang ini memang jelaslah kalau sambung belajar, memang ini jelas, sangat jelas. Apa-apa pun tahniah. Terima kasih Doktor. Okey. Doktor syukur. Okay, no comment. Terima kasih Doktor. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kelima. Saya mohon pembentang yang terakhir kumpulan 6 bersedia. Seterusnya saya mempersilakan pembentang yang terakhir dari Puan Nur Arifah binti Ahmad Roslan dari Kolej Matrikulasi Pahang, membawa tajuk integrasi kit HIO dan aplikasi Worklet dalam menyelesaikan tutorial pertindihan orbital dan penghibridan. Dengan ini saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jadi saya mewakili Camp Titan akan membentangkan satu penyelidikan yang bertajuk integrasi kit HIO dan aplikasi Worklet dalam menyelesaikan tutorial pertindihan orbital dan penghibridan. Jadi kami punya R&D merangkumi tajuk yang keempat, ikatan kimia, dan subtopik pertindihan orbital dan penghibridan. Dan kepentingan kajian ini ialah mengenapasi masalah pembelajaran dan menangani masalah dengan perancangan PDP yang sewajarnya. Jadi kami mensejaskan kit HIO sebagai bahan bantu mengajar dalam membantu pelajar melakar 2D bentuk orbital hybrid. Dan juga kami menambahkan integrasi maklumat bahan kit ini dalam aplikasi Worklet. Kami menggunakan model kajian kami SMART Target dan menggunakan pendekatan konstruktivism. Kami juga berfokuskan kepada pendidikan tersedia masa hadapan serta memperkasakan pembangunan modal insan, kerana salah satu kaedah yang terbaik adalah dengan mengaplikasikan kit sebagai bahan bantu pelajar dalam PDP. Jadi kami memperkenalkan integrasi kit HIO dan Worklet. Refleksi PDP yang lalu,
Jadi pelajar ni sebenarnya dah biasa dah dengan model 3D ni. Tapi bila kita nak menginterpretkan 3D ni dalam bentuk jawapan, dia perlu melakarkan secara 2D. Jadi kita melihat pelajar memang 80% pelajar tidak dapat melukis dengan betul cara pertediaan hujung ke hujung orbital. Ini ialah contoh jawapan pelajar. Jadi refleksi PDP, kita ada 3 aspek. Yang pertama ialah secara refleksi ke diri. Pensyarah merasakan kekangan masa untuk memantau dan menambah baik latihan kepada pelajar di luar waktu PDP. Daripada aspek pelajar pula, pelajar terlalu fokus pada cara penyelesaian kurang fokus pada cara penyelesaian soalan serta tertumpu kepada modul tersedia dan perancangan penerangan pensyarah sahaja. Dan persekitaran pula, kita dapat lihat yang pelajar belajar secara individu dan kurang perbincangan antara kawan-kawan. Ini merupakan refleksi pensyarah dalam rancangan instructional RI dan mendapati pelajar pasif dalam kelas, gagal melakar bentuk dengan baik, tiada aktiviti pengukuhan, gagal menyiapkan soalan tutorial dan kebanyakan pelajar juga tidak mahir melakar bentuk orbital. Ini ialah temu bual bersutur bersama pelajar dan kita dapati memang pelajar tidak sukar melakar orbital dengan baik. Kami juga membuat tinjauan kepada pelajar aplikasi mana online yang mereka suka untuk guna dan mendapati Walkerlate ialah persentage yang tinggi. Jadi fokus kajian kami yang pertama ialah kenapa kami fokus pada chapter ini, sebab dia menyumbangkan 11 markah daripada keseluruhan 80 markah dalam PSPM 1 dan kami memfokuskan kepada 2 perkara. Yang pertama ialah instrumen pengajaran, yang kedua ialah meningkatkan kemahiran pelajar melakarkan 2D pertindihan orbital. Okay. Dan dia akan menyumbangkan juga kecemerlangan kepada IPT dalam mendidik dan membangun generasi akan datang. Jadi objektif umum kita meningkatkan kemahiran pelajar menggunakan kit bahan bantu mengajar dan alat digital dalam sesi PDP. Objektif khusus menambahkan alat pemudah cara dalam PDP dan yang kedua adalah meningkatkan kemahiran pelajar melakar pertindihan orbital molekul dengan tepat. Jadi kumpulan sasaran kami ialah 18 orang pelajar dan 18 orang pelajar ni ialah pelajar yang banyak melakukan kesilapan. Dan kami lihat tengok dia ni minat dengan pembelajaran aktif bantukan BBM melalui pemerhatian yang berkala sebelum ini. Ini ialah perancangan dan pelaksanaan tindakan dan kami melakukan secara satu kita sajalah, merancang, bertindak, memerhati dan mereflect kerana kami berpuas hati dengan dapatan daripada kitaran pertama. Sebelum kami melakukan intervensi, kami membuat testimoni dulu kepada pensyarah. So, jadi kita test kepada pensyarah 1 dan pensyarah 2. Kita tengok ada punya respon sikit. Ada video. hybrid orbital dengan lebih tepat sebab panduan yang diberikan dalam QR code ni pun lengkap dan ada contoh yang disediakan dan saya rasa memang membantu untuk penggunaan di dalam kelas. Okey, saya kena cepat-cepat sikit. Okey, lepas dapat testimoni kita akan buat intervensi. Soalan pertama, pembentukan kumpulan kecil dan kami memberi akses bahan kepada pelajar. Yang kedua ialah pelajar meminta menyediakan kit I.O. bersama kumpulan masing-masing berdasarkan manual dan juga manual penggunaan. Apa itu kit I.O? Inilah gambarannya, kecil, ringan, mudah, terdiri daripada 5 bentuk orbital hybrid
dan 2 bentuk orbital asal, dan juga ada manual penggunaan. Apa kelebihannya? Yang pertama, pelajar dapat melibatkan secara aktif. Dia ialah domain utama untuk melakar orbital dan juga boleh digunakan semasa menyelesaikan latihan bukan semasa PDP dan juga di luar waktu kelas. Dan kami juga menggunakan kaedah konstruktivism yang akan menarik minat pelajar dalam sesi PDP lah. Okey, langkah yang ketiga, pelajar dah buat kit I.O, kita pensyarah kena teliti macam mana kit I.O tu dihasilkan. Okey ke tak, tebuk lubang tu besar ke kecil ke, okey. Lepas tu dah pensyarah berpuas hati dan barulah boleh menggunakan kit I.O tu menjawab soalan-soalan tutorial. Okey, pemerhatian dan dapatan kajian. Kita dapati jawapan sebelum dan selepas soalan tutorial tu, pelajar dapat melukis bentuk orbital hybrid dengan tepat dan betul. Dan ini memenuhi objektif yang kedua. Kita dapat juga maklum malas daripada Google Form dan mendapati skala tertinggi, skala 5 mendapat jumlah yang tertinggi. Okey, dan komen pelajar juga mudah dicapai, kos rendah, seronok, manual contoh sangat membantu dan ini memenuhi objektif yang pertama. Respon pelajar. I feel that learning the topic of the hybridization become more easier and smoother with the help of the I.O kit and Worklab app. And I feel that to draw the orbital is become more easier and faster with the help of the I.O kit. So madam, thank you very much for this kit and this app because it is very helpful to me. Thank you. Okey. Okey, refleksi dan kesimpulan. Yang pertama ialah dia ialah satu kit yang berbentuk maujud, memberi peranan besar dalam membantu pelajar melakar. Pembelajaran berpusatkan pelajar dan pelajar aktif dalam PDP. Dan kit I.O sebagai alat pemudah cara. Okay, dan aplikasi Worklab pula adalah platform yang memudahkan penyampaian maklumat. Dan yang keempatlah, dari segi peningkatan produktiviti, kita dapat lihat pelajar lebih cepat melakar bentuk orbital dan lebih yakin untuk menjawab soalan. Jadi kesimpulannya, kit I.O boleh digunakan sebagai bahan PDP kepada pelajar program matrikulasi dan juga pelajar tingkatan 6 yang ada chapter yang sama mengambil subjek kimia kerana salah satu bahagian assignment juga melibatkan lakaran orbital hybrid. Kat cadang kajian lanjutan, kit BBM seperti ini boleh dipelbagaikan dengan untuk subjek lain yang memerlukan kemahiran melakar. Okey, itu saja rujukan. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah puan saya ingat satu pembentangan yang baiklah. Dan saya ingat kalau kata memang kit itu sangat bagus, memberi impak yang signifikan kepada kefahaman pelajar, peningkatan result pelajar, boleh mohon IPO patentkan you punya kit yang telah dibangunkan. Okey, walau bagaimanapun mungkin boleh kita tengok sikit pada objektif so yang ni mungkin dari segi untuk menambah baik penulisan dalam pelaporan yang kita buatlah. Ada jumpa tak? Okey. So kita ada objektif umum, objektif khusus dan saya nampak lag dalam penulisan pelaporan dan juga pembentangan ni kita tidak ada research question. Kan? So kita hanya ada objektif tetapi kita tak ada research question. Tapi bila dibentangkan tadi dapatan, kita ada dapatan, kemudian ada pula min dekat situ yang dipamerkan. Kan? Kita skor, kita ukur pelajar punya minat, macam kita ukur sikap tahap dia lah kan. Tapi kita tidak ada research question yang kita nak jawab. Satu. Yang keduanya, bila kita tengok kepada objektif khusus, saya ingat dengan Dr. Azrai bersetuju bila objektif 01 tu menambah alat pemudahcaraan, dia bila kita tengok dalam research ni apa sebenarnya yang kita nak kaji, apa yang kita nak ukur kan. Tapi dekat ini bila menambah alat pemudahcaraan itu dah lebih kepada contribution. Kita cerita di akhir kajian yang kita dah buat ni, itu adalah
contribution yang signifikan daripada kajian yang kita buat. Barulah dia kajian ini telah berjaya menambah beberapa elemen, telah membuat penambahbaikan kepada produk sedia ada. Itu mungkin lebih sesuai berbanding dengan awal-awal kita dah set kita nak tambah baik item, kita nak tambah baik produk yang sedia ada kan. Tapi itu sepatutnya tidak diletak sebagai objektif lah. Okey. Yang kedua tu kita nampak clear. So objektif kita memang untuk meningkatkan kemahiran pelajar melakar, sebab yang itu dia memberi kesan kepada kefahaman dan juga pencapaian pelajar. Cuma objektif satu tu mungkin boleh rephrase, sesuaikan, dan yang kedua kena tambah research objektif sebab kita ada finding yang kita nak report. Okey, itu adalah sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang Puan Nur Arifah binti Ahmad Ruslan.